إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salam dan salawat kepada qudwah ataupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang mulia bagi kita, khususnya para muslimin di bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita selalu dengar ayat-ayat Allah dan kita selalu menyahuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ayat As-Siyam, yaitu perintah supaya kita berpuasa. Alhamdulillah,
kita telah puasa dan tidak berapa hari lagi kita akan khitam puasa kita dan akan menyambut Aidil Fitri. Ini adalah satu undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Satu faridah, satu perkara yang Allah fardu di atas umat Islam. Alhamdulillah, semoga dengan 30 hari ataupun 20 hari kita diberkati oleh Allah Rabbul Alamin yang memerintah supaya kita siam dan memerintah supaya kita berqiyam dan memerintah supaya kita mencari malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, masa begitu cepat sekali, Masya Allah. Saya sendiri rasa cepat. 30 hari, di hari ini hari 28 dah, kalau mengikut tahap. Malam ni malam 29. Di tempat kita, mengikut beribut rumah kita, iaitu hari ini 27. Malam ni 28. Artinya, tak berapa hari dah. 2 hari, kita akan menyambut Aidil Fitri. Masya Allah, wahai ibu bapa yang dihormati. Ada 2 hari, 3 hari adalah masa begitu pendek sekali. Bahkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang lepas sehingga hampir nak cukup 30 hari. Masa yang begitu cepat sekali berjalan. Kalau kita tidak merubut supaya memberkati masa dengan amalan-amalan kita, maka masa akan berjalan. Kitalah orang yang akan rugi. Masya Allah, bulan Ramadan sebagaimana firman Allah yang kita telah menyahuti perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai mereka yang beriman, difardukan di atas kamu as-siyam. Alhamdulillah, kita telah tunai siam. Dan ada masih 2-3 hari untuk nak menyempurnakan as-siyam. Masya Allah, seperti mana yang diperintah bagi umat yang dulu. Sebagai ummah yang satu, yang mentauhidkan Allah, mengasakan Allah, dan mengikut sunnah-sunnah para anbiya, nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, puasa ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Semoga darajat takwa kita telah pun meningkat. 20 hari, 27 hari, semoga darajat takwa kita telah pun berubah. Dan berubah kepada yang lebih afdal, yang lebih comel, yang lebih khair, lebih ada kebaikan. Masya Allah, la'allakum tattaqun. Supaya puasa, supaya as-siyam, ataupun salat tarawih kita dan qiyam, dan amalan-amalan yang kita membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah, boleh mentazkiyahkan diri-diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah bagi mereka yang membersihkan diri, jiwanya. Khususnya di bulan Ramadan. Wa qad khaba man dassaha. Maka celakalah, hapalah, sia-sialah, katunlah bagi orang yang mengutur jiwa-jiwa khususnya di bulan Ramadan. Waliyazubillah, bagi hati, bagi jiwa yang tidak bergerak. Supaya nak meningkat takwa dengan ibadat yang hasan, yang lebih comel. Walaupun dia dengar azan, walaupun dia dipanggil supaya salatul tarawih oleh imam masjid, dia tidak peduli. Apabila dia dipanggil supaya salatul qiyam di tengah malam, hayya ala salah, hayya ala tahajud, maka dia tidak peduli. Mereka ini ialah mereka yang akan berjumpa dengan kerugian yang begitu besar sekali. Sebab itu Ramadan, pusat orang yang bertakwa 30 hari ini, dia wang supaya dapatkan apa yang tut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harap
bahwasanya 2 hari lagi dia akan keluar daripada rumah Ramadan, dia ditanda, dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah yang diampun dosanya. Hamba Allah yang diampun dosanya. Hak inilah sebagai paumai tisud bagi para as-saimin, bagi orang puasa 30 hari. Sencai yang kita akan masuk ni 2 hari dah, wahai saudara dan puak-puak yang dikasihi. 2 hari dah kita akan masuk sencai. Kalau siapa putus 2 hari ataupun tidak sempurna 2 hari ataupun cuai dalam segi ibadat, puasa, maka dia tidak akan dapat goal yang telah pun diletak oleh Nabi kita dalam 1 sabda ataupun 3 sabda Rasulullah SAW. Supaya nak mendapat keampunan, nak dapatkan apa itu ucap Allah dan Nabi SAW. ได้กล่าวไว้3 ตัวบทเช่นกันด้วยกันนะครับ 3 ตัวบท Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, artinya puasa ini membawa kepada dapat keampunan daripada Allah. Jikalau puasa tidak dapat keampunan daripada Allah, rugi. Sama ada dia tidak ikhlas kepada Allah, tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW, ataupun peduli dengan perkara dosa dan segala yang menyibuknya, sehingga tidak menyempurnakan puasa sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Ulama mentafsirkan puasanya puasa biar cukup sembun, bukan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bahkan dia sabar sehingga dia bersama dengan bulan ni 30 hari dan dia keluar di malam raya, dia puasa cukup 30 hari, maka diampun dosa. Syaratnya imanan, dengan penuh keimanan. Alhamdulillah, iman ada belaka. Masya Allah. Kalau tidak benar bid'ah, tidak dengan syirik, tidak dengan ria, alhamdulillah, secara umumnya boleh bagi siapa yang puasa 30 hari cukup. Dinamakan Ramadan. Padahal hadis kata Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tidak sempurna Ramadan kecuali 30 hari ataupun 29 hari. Artinya jikalau siapa cuai dengan takdir Allah, sengaja putus, sengaja membinasakan puasa dia, tak cukup 30 hari, maka tidak akan dapat ampunan daripada Allah. Dengan penuh keimanan, wahtisaba, harap pahala daripada Allah, tidak ria, tidak syirik. Masya Allah, benda yang dia akan dapat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun, Masya Allah. Dairabkan apa itu? Diampun. Ghufira lahu ma taqaddam, apa yang telah lepas. Masya Allah. Ini goal yang pertama bagi orang puasa. Leukan tersiut hak dia ni sempun, sempurna 30 hari, 29 hari. Terimalah di malam raya dengan hati yang gembira. Keluar daripada ibadat puasa dengan hati mengucap, dengan lafaz mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur pada Allah kerana dapat maghfirah, keampunan daripada Allah. Ini satu kemuliaan yang Nabi, bahkan Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah berkata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min. Akak darajat lebih daripada puasa lagi, iaitu siapa yang berqiyam, yang berdiri redam rongwai di bulan Ramadan. Kalimah qiyam ni luah segala ibadat yang kita tunai di bulan Ramadan termasuk dalam qiyam. Man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan dengan semaya tarawih, dengan puasa, dengan bericak, dengan sedekah, dengan kurban,
diri salat wela supaya menolong bagi orang yang memberi makanan buka puasa sebagainya. Dan mereka yang bertahajud waktu malam, mereka yang berqiyamul lail, maka dapat gol yang kedua, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih juga. Diampun baginya dosa yang telah lepas. Tetapi syarat kena sabar. Sabar dengan penuh keimanan. 2 hari lagi dah, 3 hari lagi dah ada. Sabar biar kita keluar daripada Ramadan. Kita dapat qiyam 30 hari, 29 hari. Kita akan dapat maghfirah daripada Allah. Besar sekali. Sebab itu wahai saudara, 2 hari ini jangan lalai. Terkadang kita usaha 20 hari, 27 hari, 2 hari ni tak apalah, cukup dah. Tarawih malam ni tak nak mari. Tahajud tak nak mari malam ni. Kita tidak akan dapat maghfirah seperti mana Rasulullah berkata. Sebab dalam hadis kata, man qara Ramadan, siapa yang berdiri Ramadan, tidak dinama Ramadan kecuali mesti sempurna 1 bulan cukup di sisi Allah. Kalau 2 hari belah dia, 3 hari putus hari, tak tarawih ataupun malas, maka tidak akan dapat goal. Hadaf tujuan yang Nabi letak, siapa yang berdiri cukup Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, diampun baginya, Masya Allah, dosanya lepas. Dan yang tiga ni promotion pisah. Tak mesti 30 hari. Bahkan jika dia jumpa satu malam, satu masa dia berada di malam itu, malam Lailatul Qadar, tak mesti 2 malam, 3 malam ataupun 30. Sebab itu Rasulullah berkata, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri malam, beribadat di waktu malam hanya 1 malam, di malam-malam witir, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, butung. Di saat itu dia diampun selalu dah. Di masa yang dia berjumpa Lailatul Qadar ataupun malam itu, sama ada dia sedar ataupun tidak sedar, tetapi di malam itu dia beribadat kepada Allah, dan malam itu ialah malam Lailatul Qadar, selalu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu promotion, satu kelebihan besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan 1 malam, khairun min alfi syahr. Diganda ibadatnya seperti ibadat 83 tahun, hampir 84. Masya Allah, beruntunglah bagi orang yang telah mencari Lailatul Qadar di 10 akhir. Khususnya di malam witir, 21, 23, 25, 27. Malam ni 29. Kalau tu Mekah. Boleh juga kita usaha. Sebab kita tak tahu, wallah alam, adakah Lailatul Qadar nak betul dengan hak Mekah ataupun nak betul dengan Pathet Thai kita. Maka kita kena kira lebih dia banyak. Kalau malam ni ikut Thailand 28, kali di Mekah 29, salah satu 29 ni di antara hari-hari yang diharapkan juga supaya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebab itu 3 hadis yang dicatat, yang dikata oleh Rasulullah, kita puasa, kita berqiyam, kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, dapatnya maghfirah, ampunan. Ini adalah satu perkara yang penting yang kita kena letak dalam kepala kita. Bahasanya kita keluar di malam raya, kita mesra dengan keluar fardu siam atau bulan Ramadan, kita dapat keampunan. Semua orang akan dapat, insya-Allah. Semua hamba Allah akan dapat, insya-Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Sebab itu, inilah yang kita harap. Dan janganlah jadi seperti hamba Allah yang mana Nabi Muhammad SAW, dia tengah dak naik berjalan di atas mimbar, maka Jibril dia kata amin, Nabi pun kata amin.
rugilah bagi orang yang tiga golongan. Tiga golongan yang rugi, yang tidak dapat maghfirah daripada Allah. Sedangkan dia ada peluang depan dah, okat milau tona. Tapi tak juga. Ada ayah hari puasa 30 hari, masya-Allah. Qiyamul lail, tahajud 30 hari, masya-Allah. Dan mencari Lailatul Qadar 10 hari, 10 akhir biar duduk dalam masjid ataupun ibadat jangan lalai. Masya-Allah. Benda yang kita boleh usaha. Tetapi tidak usaha juga. Lalailah, berjuallah, rugilah. Buatlah satu kerja lain yang menyibukkan kita untuk masuk masjid, untuk siam yang sempurna, untuk bertarawih, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir. Semua itu kita tidak ada peluang untuk nak menyempurnakan. Maka rugilah bagi hamba seperti ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang rugi? Yang pertama ialah mereka yang disebut nama aku, Muhammad. Maka dia tidak mengucap salam dan salawat di atas. Maka rugilah bagi mereka. Hinalah, hapalah, hidung rapat ke tanahlah bagi mereka yang seperti ini. Disebut nama Muhammad SAW, dia tak kata sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah, dia tidak selalu nak mengucap sallallahu alaihi wasallam. Dengan azan wa anna Muhammadar Rasulullah, dia Nabi kata rugi, hidung rapat ke tanah, hina. Nama aku disebut di depan kamu, sedangkan aku membawa Al-Quran, membawa hidayah kepada kamu. Dengan nama Nabi Muhammad kamu diam, tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam, rugi, hidung rapat ke tanah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah mereka yang Allah beri peluang. Ada okat. Tak tamdi toพ่อแม่. Lebih lagi ibu bapa yang tua. Yang berhajat kepada anak-anak yang khidmat yang berikan. Ketika tua tetapi ibu bapa mengalir air mata dan meninggal, ditinggal oleh anak-anak, tidak dipeduli. Maka Rasulullah berkata, kenapa kamu tidak buat kebaikan sehingga kamu dapat masuk syurga dengan dua ibu bapa? Tetapi kamu tidak mengerja amal seperti ini, maka rugilah kamu, hinalah kamu, hidung kamu rapat ke tanah, dihina. Ibu bapa dak depan dah. Degil lagi, lawan mulut lagi. Akhlak huduh dengan ibu bapa. Ibu bapa yang tua, khususnya di bulan Ramadan, nak puasa ni tak ada halang, tak ada faham samad. Maka kita tinggal dia, tidak masuk syurga dengan sebab dua ibu bapa juga. Maka rugi. Yang tiga, kita masih ada peluang. Sempurnakanlah puasa kita, sempurnakanlah qiyam kita, tetapi rugi bagi siapa yang dapat Ramadan 30 hari, keluar daripada pintu Ramadan, tidak dapat keampunan daripada Allah. Rugi, hina, hidung rapat ke tanah. Keluar dalam kamar leo, mayaจะทำ puasa, maya tarawih, qiyamul lail, tahajud, baca Quran biar cukup, ikhlas hati. Dalam hadis kata, iman dengan penuh keimanan, ihtisab dengan penuh harapan pahala daripada Allah, dia tak boleh buat juga, maka rugilah. 30 hari, hai okat je lah. Nah, tidak usaha juga. Sebab itu, tanda nak boleh goal ni, dia kena rapat sampai pagar. Dia kena sabar 30 hari, keluar di malam raya dengan mesra, dengan gembira. Di sinilah sempurna ibadat puasa. Sempurna ibadat di bulan Ramadan dan berhaklah baginya keampunan seperti mana apa yang dikata oleh Rasulullah, yang dipesan oleh Rasulullah dalam 3 hadis tadi.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الصائمون المعتكفون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. Maka para mu'takifin ataupun para mukmin yang dapat i'tikaf di 10 akhir, maka beruntunglah kerana kamu telah pun menunai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beruntunglah bagi mereka yang menggerak ahlinya dan anak-anaknya supaya berqiyamul lail bersama, supaya bertahajud di waktu malam, supaya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti ini amalan yang boleh membebaskan kita daripada api neraka. Amalan yang dapat maghfirah, dapat keampunan dan membebaskan kita daripada api neraka. Salah satu amalan puasa. Alhamdulillah. As-siyamu junnah. Puasa adalah penepih. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang mana hamba buat puasa ini sebagai penepih supaya bebas, supaya jauh daripada api neraka. Dan berqiyam boleh membebas daripada api neraka sebab dapat keampunan daripada Allah. Dan mendapat ibadat di malam Lailatul Qadar, dapat diampun oleh Allah dan dapat dibebas daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala utaqa, ada mempunyai hamba-hamba yang dibebas. Setiap malam Allah memilih hamba supaya bebas daripada api neraka. Dan setiap berbuka puasa, waktu buka puasa ada hamba yang dipilih supaya dibebas daripada api neraka. Hamba mana yang Allah terpilih, yang Allah memilih supaya dibebas daripada api neraka, maka hamba seperti ini apabila dia berdoa, maka Allah terima. Siapa yang bersama hamba ini, maka Allah terima. Siapa yang hamba seorang ini berdoa untuk dia, maka Allah terima. Kerana doanya telah pun dapat jaminan daripada Allah. Itu hamba utaqa yang dibebas daripada api neraka. Di sana ada beberapa amalan yang boleh membebaskan kita daripada api neraka. Saya nak ayat 2, 3, 4, 5 amalan dan kita habis khutbah kita insya-Allah. Amalan-amalan yang boleh membebaskan kita daripada api neraka, lain pada puasa, lain pada qiyam, lain pada Lailatul Qadar, iaitu ikhlas kepada Allah dengan dalam ibadat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yuwafi 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah harramahullahu alaihi. Siapa? Ya, tidak ada hamba yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas kepada Allah. La ilaha illallah, ikhlas kepada Allah, maka di hari kiamat dia diharam untuk masuk neraka. Itu yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua ialah Rasulullah bersabda, maksudnya tidak akan masuk neraka bagi hamba yang menjaga 2 solat. 2 waktu semaya jaga molek-molek 2 waktu ni. Yang pertama Rasulullah berkata, salla qabla tulu'il fajri, semaya sebelum naik waktu fajar, iaitu semaya subuh. Wa qabla ghurubis syams, dan sebelum jatuh matahari. Artinya dia jaga semaya 2 waktu. 2 waktu ni banyak manusia lalai. Yang pertama subuh, yang kedua asri, asar. Maka Rasulullah berkata tidak akan masuk neraka bagi orang yang menjaga 2 solat. Masya Allah. 2 solat ni panhayai dalam ummah, dalam baca-baca. Pertama salat subuh. Salat subuh.
Kalau Ramadan 30 hari tidak mengasahkan jiwa kita sehingga kita kasih kepada semaya subuh, maka tidak ada masa dah kita nak cut kelau cicai kita. Rikat dengan semaya subuh. Wahai pemuda, kalau nak gagah mi palang nekan thamngan Islam jong lama subuh. Saya kalau nak kuam on air nekan thamngan kat lama subuh ปัญหาใหญ่ ปัญหาอุมมะห์เลย โครงการลักษณะนี้ต้องรณรงค์ให้เต็มที่ Masya Allah, kita tengok semaya subuh, orang tua-tua, orang sawa, orang usul, Masya Allah. Yawachun syabab kurang. Di mana masjid yang penuh dengan syabab, dengan yawachun, semaya subuh, tanda kata sangkum dan kimkek. Nah, kat situ ya. Yang kedua semaya asar. Kalau yawachun, kalau syabab, bahkan orang tua, kalau waktu asar penuh, tanda kata sangkum dan kimkek, nedankan iman, nedankan padibat, tersenakit. Dan Nabi jamin tidak masuk neraka bagi orang yang jaga dua. Sebab waktu lalai, waktu tidur, waktu jual beli, waktu duduk di suku di lain, tak boleh. Amalan seperti itu tidak dapat. Yang tiga ialah siapa amalan yang boleh membebaskan neraka, iaitu siapa yang semaya 40 hari. Dapat takbir pertama dengan imam, Allahu Akbar. Imam Allah, dia Allah. Sebelum rokok. Tak lewat semaya. 30 hari berjemaah di masjid, mendapat takbir yang pertama bersama imam, maka Allah mengharamkannya untuk nak masuk neraka. Besar sekali. Usaha insya-Allah 40 hari ini sebenarnya kita bukan keluar daripada faham sama kita. Kita usaha supaya takbir yang pertama bersama dengan imam. Di mana kita saja kita ada, musafir ke, kita cot dulu supaya kita semaya bidai jemaah dengan imam. 40 hari, maka dijauh daripada api neraka. Dan yang keempat ialah amalan yang boleh membebaskan kita daripada api neraka, ialah menangis kerana Allah. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, Rasulullah berkata. Tidak akan masuk neraka lelaki yang menangis kerana khasyatillah, takut pada Allah. Seorang diri munajat pada Allah, bertahajud waktu malam ataupun di masa manis sekalipun, tetapi dia menangis kerana takut kepada Allah. Maka Allah mengharamkan air mata seperti ini masuk neraka. Artinya masuk syurga lah. Dan Rasulullah berkata lagi, tidak akan berhimpun debu yang berjalan di jalan Allah dengan asap api neraka. Dua orang yang keluar sehingga dia berdebu, kotor kaki dia kerja kerana Islam, debu seperti ini tidak akan masuk dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar, besar sekali lah. Ini setengah daripada amalan-amalan yang boleh membebaskan daripada api neraka. Di sana banyak lagi lah amalan. Bolehlah kita ni tiktam dalam kan banyai hak saya. Amalan-amalan yang boleh membebas daripada api neraka dalam taluban media. Dan siri yang pertama, siri yang kedua, saya sebut amalan-amalan yang boleh membebas daripada api neraka, 7-8 amalan. Boleh dalam tiktam dalam taluban media kita yang kita live shoot dengan para ustaz-ustaz kita. Kerana amalan ini adalah boleh menjaminkan kita dan boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbil alamin. Pada akhir ini marilah kita berdoa, dan sebelum itu kita salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Dan kita berdoalah supaya kita, Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba
وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حي يا قيوم يا فعال لما يريد يا قادر على كل شيء يا من بيده ملكوت السماوات والأرض إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, bantulah muslim kita yang lemah di Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma arham syuhada'ahum. Allahumma ansurhum ala a'da'ina wa a'da'il muslimin minal yahuda wan nasara. Ya Allah, bantukanlah mereka kerana mereka lemah. Hancurkanlah seteru-seteru orang Islam, Yahudi dan Nasara yang membinasa di negara Palestin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wansur ala a'da'ina minal yahud wan nasara. Allahumma taqabbal minna hadzal du'a. Allahumma taqabbal minna hadzal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.